Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pak Cik Makcik Oto Arung, hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membuat pengumuman tergempar dalam mesyuarat khas Parlimen sebentar tadi. Dengan rasa rendah diri, dengan rasa sukacita, saya ingin memaklumkan dan mengumumkan kepada lebih 32 juta rakyat, Perdana Menteri ke-9 Malaysia memutuskan bahawa secara rasmi tidak ada pengeluaran RM10,000 duit KWSP one-off bagi membantu mangsa-mangsa banjir bagi tahun 2022. Ini adalah pengumuman tergempar yang sememangnya sudah saya jangkakan, yang mana Perdana Menteri ke-9 Malaysia tetap bertegas untuk tidak mahu meluluskan RM10,000 duit KWSP rakyat itu. Saya tahu ada ramai rakyat Malaysia yang kecewa, yang sedih, yang tidak boleh menerima keputusan rasmi ini apabila Perdana Menteri tidak meluluskan RM10,000 duit KWSP rakyat yang dituntut oleh mangsa-mangsa banjir di seluruh negara sehingga hari ini. Walau bagaimanapun, saya ingin merayu dan menyeru di hadapan ahli-ahli KWSP berpuluh-puluh juta orang di sini. Kita perlu move on. Kita perlu menghormati keputusan Perdana Menteri ke-9 Malaysia itu yang tetap tidak mahu meluluskan RM10,000 duit KWSP kita. Walaupun saya tahu ramai yang sangat-sangat marah dengan pengumuman tergempar ini. Saya menyeru dan menggesa kepada anak-anak muda, belia, Pak Cik Makcik Oto Arung yang mengharapkan RM10,000 duit KWSP itu diluluskan hari ini dalam mesyuarat khas Parlimen, hakikatnya tetap tidak diluluskan oleh kerajaan Pak Mail di Putrajaya. Di negara demokrasi ini, kita perlu agree to disagree. Kita telah berusaha sebaik mungkin untuk bersuara tentang hak RM10,000 duit KWSP rakyat. Keputusan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan perlu kita terima walaupun terlalu pahit untuk ditelan Pak Cik Makcik Oto Arung. Sebentar tadi, Perdana Menteri ke-9 Malaysia memperincikan 1,001 bantuan keuangan kepada rakyat untuk mangsa banjir bagi tahun 2022. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tetap mempertahankan dasar dan polisi untuk rakyat buat pinjaman keuangan dengan pihak bank dengan institusi tekun untuk perniagaan rakyat yang terjejas akibat banjir tahun 2021 dan tahun 2022. Perdana Menteri ke-9 Malaysia memperincikan bahawa rakyat boleh memohon pinjaman peribadi RM10,000 tanpa ada kadar bunga dikenakan oleh Bank Simpanan Nasional BSN bagi tahun 2022. Peniaga-peniaga IKS, peniaga-peniaga kecil maupun peniaga-peniaga besar yang terjejas akibat tsunami banjir boleh buat pinjaman ratusan ribuan ringgit kepada mana-mana institusi keuangan yang telah diperincikan dalam Dewan Rakyat sebentar tadi oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, melibatkan institusi tekun dan bank rakyat di dalam negara Malaysia ini. Saya tahu ramai rakyat yang marah dan tidak gembira dengan dasar dan polisi membuat pinjaman keuangan dengan institusi perbankan dan institusi keuangan kerajaan. Akan tetapi ini adalah pilihan terakhir untuk rakyat, untuk mangsa-mangsa banjir yang terjejas harta benda rumah mereka dan perniagaan mereka dalam bencana tsunami banjir tahun lalu dan tahun ini. Solidariti dan kasih sayang saya, prihatin saya kepada rakyat sentiasa akan saya suarakan, tetapi dasar dan polisi kerajaan ini, walaupun kita tidak suka, walaupun kita tidak setuju, kita perlu menerima. Hanya ini pilihan terbaik untuk rakyat yang diberikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob oleh kerajaan di Putrajaya. Sama ada anda nak undi siapa selepas ini, kita memang tahu pihak pembangkang, Pakatan Harapan, PKRDP dan Amanah tidak menyuarakan tentang hak KWSP RM10,000 rakyat di Dewan Rakyat maupun di luar Parlimen.
Disebabkan itu, maka kerajaan Ismail Sabri Yaakob di Putrajaya yang kita sokong, yang kita hormati, yang amat kita sayangi, melihat bahawa dasar RM10,000 duit KWSP rakyat itu bukan dasar yang terbaik untuk membantu rakyat. Sebaliknya, bagi Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, menggalakkan rakyat memberi pinjaman dengan institusi perbankan, institusi keuangan kerajaan adalah yang terbaik untuk rakyat. Saya sedar dan saya tahu rakyat tidak bersetuju dengan dasar dan polisi ekonomi dan keuangan sebegini rupa. Tetapi apakan daya, pembangkang sendiri tidak mahu membela hak duit KWSP rakyat. Walau bagaimanapun, Kerajaan Perikatan Nasional, Kerajaan UMNO BN, Kerajaan PAS, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak, Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah beberapa tahun lalu telah meluluskan lebih RM70,000 duit KWSP rakyat. Adalah tidak adil untuk kita menghukum Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Tengku Zafrul dalam dasar polisi RM10,000 duit KWSP one-off itu. Berdasarkan rekod dan fakta, kita tidak boleh menggelapkan sumbangan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, sumbangan kerajaan Perikatan Nasional dan UMNO BN di Putrajaya yang meluluskan lebih daripada RM10,000 duit KWSP rakyat. Malah duit KWSP yang diberikan hak kepada rakyat adalah lebih RM70,000 pada tahun lalu. Sekalipun PKR, DAP Amanah Pakatan Harapan dan parti pembangkang lain tidak bersetuju dengan dasar dan polisi keuangan Perdana Menteri ke-8 Malaysia yang amat kita sayangi, Tan Sri Muhyiddin Yassin itu. Maka kita sebagai rakyat perlu mengkritik secara adil, perlu menjadi penyemak dan pengimbang dalam sistem demokrasi negara ini secara saksama. Kerana adalah tidak adil untuk kita menzahirkan kemarahan dan kebencian kita kepada kerajaan Malaysia yang baharu di Putrajaya, bahawa kerajaan tidak membela nasib rakyat. Sebelum ini, duit KWSP rakyat telah dikeluarkan dan diluluskan oleh Tengku Zafrul, oleh kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan adalah wajar untuk kita berlapang dada dan bersangka baik dengan dasar dan polisi keuangan kerajaan Ismail Sabri di Putrajaya bahawa pengeluaran RM10,000 duit KWSP rakyat itu sememangnya tidak boleh diluluskan demi kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Sememangnya dalam dasar dan polisi keuangan yang cukup kritikal dalam kalangan rakyat Malaysia, kita tahu rakyat miskin, rakyat menderita, rakyat tidak cukup duit. Kita tahu rakyat memerlukan duit KWSP mereka hari ini. Tetapi ini adalah real politik dari segi dasar dan polisi keuangan dan ekonomi yang sememangnya tidak semua perkara kerajaan boleh mendengar tuntutan rakyat. 90% ya, kerajaan boleh mendengar tuntutan rakyat. Tetapi ada 10% yang amat sukar untuk dilaksanakan oleh kerajaan demi kepentingan rakyat dan kepentingan negara pada masa hadapan. Saya sememangnya tidak bersetuju dengan dasar dan polisi keuangan yang digunakan pakai oleh Ismail Sabri, oleh Tengku Zafrul bagi tahun 2022. Akan tetapi, kita perlu move on, kita perlu bergerak ke hadapan. Kita tidak perlu mempolitikkan lagi isu RM10,000 duit KWSP rakyat kerana keputusan kerajaan Ismail Sabri sudah muktamad hari ini dalam mesyuarat khas Parlimen berkenaan penyelesaian pasca banjir dalam negara Malaysia bagi tahun 2022. Kalau ada rakyat mahu menghukum kerajaan Ismail Sabri, itu adalah hak rakyat. Jika kerajaan tidak mahu mengundi kerajaan pada PRU 15 nanti, itu adalah hak demokrasi rakyat. Tapi jika rakyat mahu mengundi pembangkang, rakyat perlu tahu PKR, DAP dan Amanah menentang dasar pengeluaran duit KWSP itu sejak di era pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memperjuangkan hak KWSP rakyat lebih RM70,000. Maka kita sebagai rakyat perlu waras, perlu bijaksana, perlu rasional. Kita tidak perlu menggelabah, tergopoh-gapah, menghakimi kerajaan hari ini secara tidak adil. Kerana untuk menafikan sumbangan kerajaan itu juga adalah satu perkara yang tidak demokratik. Kerajaan hari ini telah berusaha sebaik mungkin memberi bantuan RM1,000 wang tunai, wang ihsan kepada mangsa banjir. Subsidi-subsidi bantuan kerajaan untuk membaik pulih rumah rakyat, harta benda rakyat itu diusahakan oleh kerajaan. Jika kita menyatakan kerajaan tidak ada memberi sumbangan apa-apa, itu juga adalah satu demokrasi yang tidak adil kepada kerajaan di Putrajaya. Oleh sebab itu,
Saya menyeru kepada mangsa-mangsa banjir, mangsa-mangsa COVID rakyat Malaysia untuk bersatu hati, untuk kita bersangka baik dan menghormati keputusan dasar dan polisi kerajaan. Kerajaan lebih tahu apa yang terbaik untuk lebih 32 juta rakyat. Sememangnya ada dasar dan polisi yang menang-menang untuk kerajaan, untuk rakyat, dan ada dasar dan polisi yang tidak menang dan tidak menang kepada kerajaan dan rakyat. Maka ini adalah real politik di dunia ini, pakcik makcik. Kita perlu berpejat di bumi yang nyata. Kita juga tidak boleh paksa Datuk Seri Ismail Sabri, Tengku Zafrul dan kerajaan di Putrajaya untuk meluluskan RM10,000 duit KWSP itu sampai kiamat, kerana itu adalah hak keputusan demokrasi kerajaan. Jika mana-mana rakyat mahu terus menuntut RM10,000 duit KWSP itu, saya ingin katakan kempen-kempen tersebut sudah gagal hari ini dan kita perlu move on. Kita perlu buka lembaran baru, kita perlu menerima apa sahaja 1001 dasar dan polisi keuangan dasar ekonomi kerajaan Ismail Sabri yang terus mahu membantu rakyat. Dalam mesyuarat khas Persidangan Dewan Rakyat hari ini, demonstrasi jalan raya di hadapan bangunan parlimen terus dilakukan oleh parti-parti pembangkang. Wayang-wayang politik terus dicatur dan disusun oleh Anwar, Lim Kuan Eng, Mat Sabu, PKR, GAP Amanah dan Parti Muda untuk mengkucar-kacirkan negara, untuk menghuru-harakan sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Apa yang disuarakan oleh parti pembangkang hari ini, mereka membangkitkan dasar dan polisi yang tidak dekat dengan hati rakyat. Sayang 1000 kali sayang jika pembangkang membangkitkan isu KWSP RM10,000 itu. Saya kira rakyat akan kembali menyokong pembangkang, tetapi kebodohan wayang politik pembangkang hari ini membunuh diri mereka sendiri kerana gimmick politik. Demonstrasi jalan raya di musim COVID oleh pihak pembangkang hari ini di hadapan bangunan parlimen tidak mendapat sokongan berpuluh-puluh juta rakyat. Sebab itu demonstrasi jalan raya dalam mesyuarat khas Persidangan Parlimen hari ini tidak mendapat sokongan ramai rakyat kerana isu-isu politik yang ditunggang oleh Anwar, oleh parti-parti pembangkang tidak selari dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Rakyat hari ini tidak ada duit, rakyat hari ini menderita dari segi keuangan, rakyat hari ini mati kebulur, rakyat hari ini tidak ada pekerjaan, rakyat hari ini gajinya rendah, harga barang sangat tinggi. Tetapi isu-isu penting ini tidak diperjuangkan oleh parti pembangkang. Maka saya kira lompong dan kebodohan isu-isu politik yang diperjuangkan dalam parlimen dan luar parlimen oleh parti-parti pembangkang ini terus tidak dapat mendapat sokongan daripada rakyat bagi tahun 2022. Maka saya jangkakan pembangkang akan kalah teruk pada PRU 15 sekalipun kerajaan Ismail Sabri hari ini tidak meluluskan RM10,000 duit KWSP rakyat. Yang pasti secara prospek pada bila-bila masa kerajaan Ismail Sabri boleh tumbang dalam parlimen maupun di Putrajaya. Ini adalah perkara yang perlu dilihat secara jangka pendek dan jangka panjang. Kerana isu yang dibangkitkan oleh pihak pembangkang berkaitan skandal pembelian saham secara rasuah melibatkan Pak Cik Azam, Ketua SPRM. Isu picisan berkaitan dengan krisis banjir diperjuangkan oleh parti PKR, DAP Amanah dan Muda yang akhirnya tidak membantu untuk meningkatkan undi parti-parti politik mereka pada PRU 15. Yang pasti saya menjangkakan disebabkan dasar dan polisi kerajaan Ismail Sabri ini terus ditentang oleh parti pembangkang dan rakyat Malaysia, terutamanya isu RM10,000 duit KWSP rakyat. Harga yang perlu dibayar oleh Ismail Sabri adalah esok lusa boleh tumbang di Putrajaya. Maka kita akan menyaksikan secara prospek Perdana Menteri baharu, Perdana Menteri ke-10, jika parlimen dibubarkan, jika Dewan Undangan Negeri, beberapa negeri dibubarkan, kita akan menyaksikan pembentukan kerajaan baharu dan pembentukan pakatan politik baharu.
Saya menyokong Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya, saya menyokong Kerajaan UMNO di Putrajaya. Tetapi akhirnya yang menentukan keputusan pelantikan Perdana Menteri ke-10 dan pembentukan kerajaan baharu di Putrajaya adalah di tangan rakyat, di tangan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Apapun, saya sebagai penganalisis politik bebas, sebagai kingmaker, sebagai rakyat, sebagai generasi baru, saya menyatakan bahawa parti pembangkang tidak mewakili suara saya sebagai rakyat. Saya, walaupun ada beberapa dasar dan polisi yang saya tidak bersetuju dengan kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, saya kekal menyokong kerajaan Ismail Sabri di Putrajaya. Kerana ada beberapa dasar dan polisi yang cukup bernas, yang cukup baik dilaksanakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sepanjang 4 bulan beliau menjadi Perdana Menteri di Putrajaya. Perpecahan dalam kalangan parti kerajaan, parti pembangkang itu sememangnya berlaku saat ini. Maka pada bila-bila masa PRU15 akan diadakan, disebabkan dasar dan polisi RM10,000 duit KWSP rakyat itu sudah gagal untuk diluluskan dalam parlimen dan di Putrajaya, maka saya yakin dan percaya akan ada beberapa pengundi pada PRU15 akan buat undi protes, undi mogok pada PRU15 ke atas kerajaan, namun akan ada lebih ramai yang mengundi parti-parti kerajaan pada PRU15 di seluruh negara Malaysia. Saya, Jufazli Syekh Ahmad, sebagai penganalisis politik bebas, saya ingin menyatakan di hadapan berpuluh-puluh juta rakyat yang kecewa dengan pengumuman tergempar di parlimen hari ini, yang mana akhirnya Perdana Menteri ke-9 Malaysia yang amat kita hormati, yang amat kita sayangi, tetap tidak mahu meluluskan RM10,000 duit KWSP rakyat. Sebaliknya, rakyat menerima bantuan wang ihsan RM1,000 sahaja. Rakyat diberikan bantuan pinjaman keuangan bank dan institusi keuangan kerajaan ratusan ribuan ringgit. Tetapi duit itu bukan percuma, rakyat perlu bayar. Yang pasti, dasar dan polisi keuangan ini ada menang, ada kalah. Tetapi kita tidak ada pilihan. Kerajaan memberi pilihan untuk rakyat membuat pinjaman dengan bank-bank dan institusi keuangan kerajaan, dan duit KWSP rakyat itu terus ditahan oleh kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Di negara demokrasi ini, mana-mana Perdana Menteri yang tidak membela rakyat, memang rakyat akan tumbangkan dan gulingkan bila-bila masa. Perdana Menteri yang tidak membela nasib rakyat akan ditumbangkan dan digulingkan oleh tangan-tangan gaib politik Malaysia, Pakcik Makcik Oto Arum. Maka saya mengharapkan Perdana Menteri ke-9 Malaysia yang amat saya cintai, yang amat saya sayangi kerana Allah, perlu bersedia secara fizikal dan mental, kerana esok lusa nasib anda belum tahu. Tidak selama-lamanya anda berkuasa sebagai Perdana Menteri, dan saya menyokong anda untuk terus menjadi Perdana Menteri. Tapi jika rakyat dan tangan-tangan gaib politik Malaysia menggulingkan kerajaan anda perlu bersedia untuk menghadapi PRU15 nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat, Pakcik Makcik Oto Arum. Terus menang dan terus menang. Kuasa sakti keramat rakyat pada PRU15 nanti. Sekian, terima kasih.